rosak tu. Dengar. Cuba cakap, dengar rasanya. Hilang Tuan Haji Muiz. Rasanya earphone kot, ada masalah. Pembelahan. Dengar tak Bisli? Okey, boleh dengar tu? Boleh dengar? Alhamdulillah, boleh dengar jelas. Alhamdulillah. Baik. Halo. Helmi, boleh dengar ke Helmi? Halo. Boleh Tuan Dimas, boleh. Boleh. Oh, ni tak. Boleh dengar ke Helmi? Boleh. Dengar Tuan, dengar. Dengar Jelas. Sorry. Nak tutup sini tak? Maksud sini dah. Okey, kita sambung kepada yang seterusnya adalah berkaitan dengan sajak. Berkaitan dengan puisi, apa itu puisi, apa itu sajak. Right. Okay. So, apakah yang membezakan antara puisi, apakah yang membezakan antara sajak? Baik. Puisi, kalau orang zaman dulu, apa yang membezakan puisi dengan sajak ni, dia menyatakan bahawa puisi ini adalah tata tingkatnya adalah lebih tinggi daripada sajak. Dia menyatakan bahawa bila orang tulis dalam buku dia kata puisi, kumpulan puisi, maksudnya buku itu adalah nilainya adalah lebih tinggi. Kalau dia kata kumpulan sajak, nilainya lebih rendah. Sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya puisi ni adalah yang macam yang saya sebut tadi. Puisi adalah secara umum iaitu puisi tradisional, manakala sajak itu dinamakan sebagai puisi moden. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah dipanggil sebagai penyair. Dalam Al-Quran, kita tengok dalam Al-Quran ada disebutkan surah yang menyatakan dia sebut wahai penyair-penyair kan. Istilah penyair. Jadi kita boleh terjemahkan bahawa penyair ni boleh diterjemahkan sebagai dua benda. Yang pertama sekali adalah orang yang mendeklamasikan syair ataupun sajak itu, dan yang kedua adalah orang yang menulis sajak. Itu dinamakan sebagai penyair. Yang kedua adalah dipanggil sebagai penyajak. Penyajak ni adalah orang yang mendeklamasikan sajak ataupun orang yang menulis sajak. Kita ambil contoh dalam buku. Dalam buku dia tulis macam mana? Apakah yang dimaksudkan oleh penyajak dengan ungkapan matahari berdoa? Maksudnya penyajak yang tulis tu matahari berdoa, apa maksud dia? Ataupun ada pengacara majlis dipanggilkan. Dengan segala hormatnya mempersilakan penyajak Osman Awang. Itu adalah penyajak. Boleh dipanggil juga. Okey, yang seterusnya adalah deklamator. Deklamator ni adalah orang yang mendeklamasikan saja. Maksudnya tubuh badan orang tu adalah dipanggil sebagai deklamator. Orang yang mendeklamasikan sajak dipanggil sebagai deklamator. Deklamator sajak ni dia ada gaya-gaya dia lah bila berada di pentas. Maksudnya daripada muka dia macam mana, dia pandang dia macam mana dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai deklamator. Deklamasi adalah orang yang mendeklamasikan sajak. Okey, itu adalah beza antara deklamator dan deklamasi. Seterusnya adalah antologi. Apa itu antologi? Antologi adalah kumpulan puisi yang ditulis oleh ramai orang. Yang ditulis oleh ramai orang itu dinamakan sebagai antologi. Manakala bila kita tulis sajak secara seorang-seorang, itu dinamakan sebagai kumpulan. Boleh beza antara antologi dan kumpulan, boleh Itu antara kumpulan dan juga apa? Dan juga
antologi. Boleh beza antara dua tu kan? Kalau tak tahu beza susah juga kan? Sebab apa? Sebab ada orang keliru. Ada orang keliru antara deklamasi, antara antologi dengan kumpulan. Okey. Tapi kalau kita tengok di Malaysia ni, kadang-kadang orang ni dia tak suka guna istilah antologi ataupun kumpulan. Dia nak guna apa? Dia guna istilah himpunan. Dia tak guna antologi kerana apa? Pada dia adalah bila kita menggunakan antologi atau kumpulan, dia lebih kepada dewan bahasa. Jadi orang macam tak nak serius. Jadi dia guna himpunan. Himpunan saja. Ada juga orang guna sehimpun saja. Ada juga orang gunakan koleksi saja. Ataupun ada juga orang Malaysia ni, dia lebih kepada Indonesia. Dia guna apa? Dia gunakan sepilihan saja. Sepilihan 100 saja. Contoh itu adalah contoh-contoh yang kita gunakan. Baik. Seterusnya adalah buku-buku panduan yang boleh kita gunakan untuk menulis sajak. Yang ni adalah buku-buku yang boleh saya cadangkan, yang saya sangat cadangkan untuk kita cari di kedai-kedai buku. Kalau tak ada boleh cari dekat mana-mana orang jual secara dalam talian. Boleh. Antaranya apa? Antaranya adalah Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden. Yang ni ditulis oleh Sahlan Muhammad Saman. Dipanggil sebagai Kesusasteraan Melayu Moden yang fokus kepada puisi. Ada juga orang lain tulis yang fokus kepada cerpen. Ada juga fokus kepada drama. Tetapi dalam buku ni adalah secara sejarah daripada tahun 40-an, 50-an, 60-an dan sebagainya. Boleh cari tetapi saya tak jamin lah ada di kedai. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok tak berapa nak ada dah di kedai sekarang kan. Tak berapa nak ada di kedai. Okey, yang seterusnya adalah buku yang ni yang boleh dikatakan antara rujukan awal saya dalam bidang penulisan, iaitu Persediaan Menulis Sajak yang ditulis oleh Rahman Syahri. Yang ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia ceritakan secara detail bagaimana nak menulis sajak daripada peringkat awal. Tengok kan, kalau Sahlan Muhammad Saman tadi dia tulis puisi kan, buku tajuk dia. Kalau tengok Rahman Syahri, dia guna apa? Dia gunakan persediaan menulis sajak. Nampak tak perbezaan antara puisi dan sajak kan? Jadi Rahman Syahri tengok, dia lebih kepada puisi moden. Dia fokuskan kepada puisi moden. Buku yang ketiga yang wajib ada adalah Kursus Kepenyairan E-Sastra. Yang ni ditulis oleh Profesor Iwan Abu Bakar dan juga isterinya Hasimah Harun. Buku ni kalau cari di kedai memang tak ada. Tetapi cuba pergi Google, type Kursus Kepenyairan E-Sastra. Buku ni dah ada secara online. Boleh download dekat internet. Yang ni secara dia format dalam e-book. E-book ni format bukan PDF tetapi dalam format flipbook. Boleh tengok kat sana di internet. Okey. Yang seterusnya adalah Teknik Menulis Puisi. Yang ni buku ni saya beli dekat Indonesia di Medan. Di Medan, Indonesia, saya beli satu kedai buku. Saya pergi dekat sana. Ada buku yang tulis oleh, saya lupa nama, tak berapa nak nampak, Sidik Mongonuwaridoyo apa entah, tak nampak kan. Yang ni pun bagus juga. Kerana apa? Kerana dia menceritakan teknik menulis puisi daripada awal sampai akhir. Okey. Yang seterusnya adalah Mengenal Puisi. Yang ni di kedai karat, pasar karat hari tu kan. Sekarang ni kalau cari di kedai biasa memang sudah tak ada. Okey, seterusnya adalah Saiz Menulis Puisi. Yang ni boleh pergi di katapila.com. Katapila.com ada jual secara online. Saiz Menulis Puisi yang ditulis oleh Dr. Fakrazi. Buku ni sebenarnya ditulis oleh seorang doktor perubatan. Bukan orang biasa sebenarnya. Ditulis oleh doktor perubatan yang sekarang bertugas di Hospital Sultanah Zahirah, Kuala Terengganu. Boleh beli dekat katapila.com. Okey. Lawan kepada Saiz Menulis Puisi ni ada satu lagi puisi yang buku yang tulis oleh di Indonesia, Seni Menulis Puisi. Yang ni pun bagus juga. Boleh tengok dekat internet ataupun boleh beli buku yang tulis oleh Lim Suitin, Penulisan Puisi. Ada 1, 2, 3. Ada buku 1, buku 2 dan buku 3. Yang ni boleh tengok. Memang buku ni sangat bagus, sesuai untuk pemula. Okey, seterusnya adalah majalah-majalah yang wajib kita ada lah kan. Yang ni saya dah cerita tadi, Dewan Sastra dan juga Tunas Cipta.
Yang ni pun saya dah cerita, iaitu akhbar yang ada yang boleh kita gunakan, iaitu Mingguan Malaysia dan juga Berita Harian. Okay, right. Sekarang kita beralih pula kepada tak kenal maka tak cinta. Sudah kenal, mestilah jatuh cinta kan, tapi tak jatuh cinta pun tak apalah kan. Okay, contohnya kita sekarang ni berada di Malaysia. Kita adalah seorang pendakwah lah. Saya ambil sebagai pendakwah. Sebab apa? Sebab pelajar-pelajar KIAS kan. Bila kita belajar di KIAS, kita tahu dah ulama-ulama yang terkemuka, yang terkenal. Kita tahu kan. Kalau perawi-perawi hadis, kita tahu sebab itu adalah bidang kita. Kalau kita minat bola sepak, kita tahu pemain-pemain bola sepak, pemain Arsenal siapa, pemain Liverpool siapa. Kalau kita minat kereta, kita kena tahu jenis-jenis kereta kan. Contohnya kalau kita Proton apa ada? Proton Wira, Proton Wajah, Proton Iswara yang terbaru X50, X70. Kalau kita tengok Perdua, ada Perdua Kancil, Perdua Mywi, Beza yang terbaru, Perdua apa entah kan, baru dilancar kan. Jadi bila kita minat sesuatu benda itu, kita kena tahu benda nama dia. Jadi bila kita nak menjadi seorang penulis ataupun penyair, langkah yang pertama kita kena tahu penyair terkemuka dunia ni siapa. Kena tahu. Kerana apa? Kerana bila kita kenal nama seseorang penulis itu, kita boleh cari karyanya di internet dan kita boleh baca. Antaranya yang saya cadangkan adalah kita boleh baca adalah William Shakespeare. Bacalah karya-karya William Shakespeare. Walaupun kita orang Islam, ada penyair terkemuka ni bukan daripada orang Islam, kita boleh baca. Kerana apa? Kerana kita nak lebih tengok karya, apakah yang ditulis oleh karya mereka itu sendiri. Okay. Ada juga Khalil Gibran. Pergilah internet, tulis puisi Khalil Gibran. Tengok bahasa-bahasa yang dikongsi oleh Khalil Gibran. Sangat bagus. Bahasa-bahasanya sangat lunak, sangat menjentik emosi. Boleh juga baca sajak-sajak oleh Mahmud Darwish, Pushkin, John Milton, Anna Akhmatova, Federico Garcia Lorca, Robert Frost, Ralph Waldo Emerson, Pablo Neruda. Saya paling suka daripada senarai-senarai ini, saya paling suka sajak oleh Pablo Neruda. Pablo Neruda dia walaupun sajak-sajaknya adalah dalam bentuk prosa, tetapi bahasanya yang dipilih adalah sangat mengesankan. Walaupun asalnya puisi itu ditulis dalam bahasa Inggeris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia masih menempati apa yang diterjemahkan oleh penterjemah asal. Kalau kita tengok, baguslah Pablo Neruda kan. Saya paling suka dalam buku Pablo Neruda ni, saya paling suka dalam apa? Dalam bukunya Ciuman Hujan, 100 Soneta Cinta. Bagus buku ni. Kita boleh baca dan boleh tengok walaupun penyair Inggeris ke apa, saya pun lupa kan. Tapi boleh cari dekat internet, boleh baca. Okay. Daripada penyair terkemuka dunia, kita pergi pula kepada negara jiran kita, iaitu penyair-penyair Indonesia. Tapi, walaupun kita dah kenal penyair-penyair Indonesia ni, janganlah pula sampai kita bila tulis sajak, mesti nak tulis macam ada gaya Indonesia. Aku enggak bisa. Aku enggak, sikit-sikit enggak kan. Tak boleh lah kan. Kita mesti ada identiti sendiri. Tetapi, jadikan karya mereka sebagai suatu pengenalan untuk kita menghasilkan karya yang lebih baik. Contohnya apa? Bacalah karya-karya oleh Chairil Anwar. Chairil Anwar kalau kita tengok 40-an ni, karyanya memang terkenal. Bahasanya mudah tetapi pada zaman itu dianggap sebagai puisi yang bagus lah pada masa itu, 40-an kan. Orang macam pada zaman tu belum ada apa-apa lagi kan. Chairil Anwar dah boleh tulis puisi masa tu. Ataupun Sapardi Djoko Damono. Saya suka sajak-sajak Sapardi. Sebab apa? Sebab dia macam tema dia tak berapa nak besar. Tapi dia punya bahasa sangat menyentuh emosi kita. Bila kita baca, dia macam rasa macam, wah macam tu lah kan. Ataupun Sitomorang. Boleh baca sajak oleh Sitomorang. Ada sajak Sitomorang ni pendek tetapi dia sangat menyentuh emosi. Sutarji Kalzom Bachri, Rendra, Taufik Ismail, Joko Pinurbo. Joko Pinurbo ni penulis-penulis muda di Malaysia ni suka sangat Joko Pinurbo. Sebab apa? Sebab dia bahasa-bahasanya dia macam seolah-olah bercakap.
bahasa dia bercakap dengan macam biasa je lah. Contohnya dia tulis sajak pasal pintu lah. Contoh ni yang ni. Pintu. Dia sebut gitu je. Tetapi dia sangat menyentuh emosi kita. Wiji Tukul, Gunawan Muhammad, Amir Hamzah, Subagio Sastrowardoyo, Mustafa Bistri, Ajib Rosidi, Abdul Hadi WM. Jadi Abdul Hadi WM ni banyak karya-karya Islamik dan sufistik lah. Boleh tengok, boleh baca dekat internet, boleh baca, beli buku-buku dia. Lebih kepada aliran falsafah, lebih kepada aliran tasawuf lah kalau kita tengok. Zawawi Imran, Afriza Malna, Iwan Simatupang dan sebagainya. Boleh cari dekat internet, boleh beli buku. Kalau ada masa, pergilah Medan, pergilah ke Banten, pergilah ke Jakarta, bolehlah pergi ke Bandung, pergi dekat perpustakaan negara, kedai buku dan cari buku-buku mereka ni kan. Saya sekarang ni berada di Perak. Dulu semasa saya ada di Perak ni kan, dekat je rumah saya dengan Medan sebenarnya. Sebelah ni je. Kali pertama saya pergi dulu, saya hidupkan motor, parking di airport, naik kapal terbang, pergi di Medan, minum air balik. Oh, nak cakapnya dekat lah. Kan? Dalam 40 minit, 45 minit macam tu je. Rumah saya dengan Medan. Medan. Dekat aja sebenarnya. Tetapi sekarang ni pandemik, kapal terbang pun dah tak ada, jadi susah lah. Berbanding saya nak balik kampung daripada sini kan, nak balik kampung ambil masa 6, 7, 8 jam juga. Sedangkan nak pergi Indon lebih kurang 45 minit sahaja. Okey, contoh ni. Saya suka sajak Sapardi Djoko Damono. Saya suka sajak ni. Sebab apa? Sebab sajak-sajak Supardi ni walaupun ringkas tetapi dia sangat mengesankan. Kerana apa saya kata mengesankan? Cuba kita baca sekali memang tak faham. Cuba baca kali kedua, kali ketiga, dia bahasanya sangat mudah tetapi menusuk kalbu. Okey, Hadi mana Hadi? Hadi. Halo Hadi. Ustaz Hadi ada? Hadi, mana Hadi? Ustaz Abdul Hadi. Ustaz Abdul Hadi. Ke pensyarah? Aywa. Ada. Penonton insyaAllah. Okey. Sila tafadhal. Hadi, cuba baca Hadi. Buka mic. Hadi, cepatlah Hadi. Line dia slow berkali. Okeylah. Faris Helmi. Ya saya tuan. Okey, cuba baca. Baca saja Baik. Alamak, syadunya dah ayat. Tak apa, baca je. Kita nak tengok bahasa dia. Menyentuh kalbu sungguh. Okey. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Okey, tepuk tangan. Okey, terima kasih kepada Hadi kan. Kita tengok. Dia nak cakapnya bila kita mencintai seseorang ni, dia tak mencintai terlalu sangat tetapi sederhana sahaja. Sederhana yang macam mana? Cuba tengok rangkap yang pertama kan. Dia cakap mencintai sederhana seolah-olah dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Contohnya kita bakar kayu. Bila kita bakar kayu, bila kita bakar kayu dia jadi api kan. Bila jadi api, akhirnya jadi abu. Kita tengok, sekejap je proses daripada pembakaran daripada kayu kepada api kepada abu. Dia nak cakapnya cintanya taklah macam kita berenang di lautan api kan. Dia seolah-olah cinta yang sederhana macam tu je. Ataupun yang kedua apa pula? Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan,
kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kita tengok sekarang ni, kita jenguk di luar jendela kan. Kita tengok di luar jendela, tiba-tiba ada awan. Ada awan kan? Ada awan hitam. Tiba-tiba awan hitam ni hujan. Lepas tu hujan, berhenti. Macam tu je dia nak cinta secara sederhana lah. Macam tak berapa, macam cinta tetapi secara sederhana. Boleh faham Itu adalah Aku Ingin ditulis oleh Sapardi Djoko Damono. Tak perlulah kita nak tulis sajak yang susah-susah, yang kompleks kan. Sebab apa, sajak ni adalah penulisan yang mudah aja sebenarnya, bukan payah sangat pun. Okey. Daripada penulis Indonesia, kita masuk kepada penulis Malaysia juga. Cubalah baca penerima Anugerah Sastera Negara. Di Malaysia ni ada banyak sastrawan negara. Ada Usman Awang, ada A. Samad Said, ada Kemala, ada Zurina Hassan, ada banyak lagi kan. Boleh baca buku-buku mereka dan tengok bagaimana mereka menulis karya yang bagus sehingga boleh diangkat sebagai sastrawan negara kan. Kita ada berapa belah orang sekarang. Yang masih hidup ada berapa orang je kan sekarang ni. Jadi boleh tengok karya-karya mereka, cuba baca dan cuba hayati apa yang mereka sampaikan. Ataupun boleh juga baca karya-karya yang ditulis oleh penerima Civil Rights Award. Civil Rights Award ni adalah penerima anugerah sastra Asia Tenggara. Ada daripada Malaysia, ada daripada Thailand, ada daripada Singapura, ada daripada Indonesia, Brunei kan. Setiap tahun ada seorang. Jadi cuba baca karya mereka dan tengok apa yang mereka tulis dan jadikan landasan untuk kita mulakan sebagai seorang penulis. Ataupun boleh juga baca karya-karya yang ditulis oleh sastrawan negeri. Kita ada ramai sastrawan negeri di Kelantan yang terbaru. Kerajaan Kelantan telah menobatkan Rosli K. Matari sebagai penerima Anugerah Sastrawan Negeri. Dipanggil SN jugalah sastrawan negeri. Kalau tadi sastrawan negara kan. Ini adalah sastrawan negeri. Ataupun boleh juga rujuk kepada penulis-penulis mapan. Di Malaysia ni ramai penulis mapan. Contohnya T. Alias Taib. Bacalah karya T. Alias Taib. Bacalah karya-karya Rahman Syahri. Bacalah karya-karya Fak Razi. Bacalah karya-karya orang-orang lain. Tak kira lah yang muda, yang tua, yang baru, yang lama, yang wanita, yang perempuan. Baca saja. Yang penting, kadang-kadang kita macam terlalu mengagung-agungkan penulis-penulis yang besar. Sedangkan karya-karya penulis baru pun kadang-kadang boleh diketengahkan yang bahasanya lebih bagus daripada karya-karya penulis mapan. Ataupun boleh juga baca karya-karya yang ditulis oleh penerima hadiah ataupun hadiah sayembara kan. Banyak hadiah di Malaysia. Hadiah Sastra Perdana Malaysia, sayembara menulis sajak tema kemerdekaan. Bacalah karya-karya mereka. Okey. Barulah kita nak masuk kepada berkenalan dengan sajak. Berkenalan dengan puisi. Kita kena berkenalan dulu kan. Kalau tak berkenalan, macam mana nak kenal kan? Kalau berkenalan, barulah kita boleh kenal. Okey. Sebenarnya, sejarah asal-usul puisi ni, kita pergi kepada langkah yang pertama. Kita kena tahu karya sastra ni boleh dipecahkan kepada berapa. Sebenarnya karya sastra boleh dipecahkan kepada 3 kategori. 3 kategori utama. Yang pertama adalah prosa, yang kedua adalah puisi, dan yang ketiga adalah drama. Prosa ni ada yang utama ada 2 lah. Yang pertama adalah cerpen, yang kedua adalah novel. Cerpen panjang, novel pendek. Yang tu secara umum lah kan. Puisi ada 2 juga. Iaitu yang pertama puisi tradisional dan yang kedua adalah puisi moden. Puisi tradisional ada pantun, ada gurindam, ada syair, ada mantra, ada talibun dan sebagainya. Manakala puisi moden adalah sajak. Ada satu lagi orang tambah satu lagi dinamakan sebagai lirik lagu. Contohnya, cuba kita baca lirik. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Bila kita dengar baca tu, kita automatik kita akan ternyanyi, betul tak? Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Nampak? Engkau bagai air yang jernih. Kita tengok air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Air yang jernih dalam bekas yang berdebu. Apa yang maksudnya? Jadi boleh kita nyatakan bahawa lirik lagu boleh diterjemahkan juga dalam puisi moden. Sebab apa? Sebab bila kita baca lirik lagu, automatik
kita akan ternyanyi dengan sendirinya. Betul tak? Lirik lagu ni lirik macam-macam lah. Lagu rock, lirik lagu nasyid, lirik lagu dangdut dan sebagainya. Walaupun benda-benda yang kita tengok macam tu kan. Tetapi itu boleh diterjemahkan kerana bahasa yang disampaikan dalam lirik lagu adalah sangat berkesan. Yang terakhir sekali adalah drama. Drama ni ada banyak. Yang pertama sekali, kalau kita tengok dalam televisyen, ada drama televisyen. Dalam radio, ada drama radio. Okey, contoh. Kita tengok contoh sastra lama yang paling terkenal. Ramayana dan juga Mahabharata daripada India merupakan salah satu contoh sastra lama dalam bentuk puisi. Saya pun tak pernah tengok. Kita layan je lah kan. Okey. Kita pergi kepada puisi baru yang mula bertapak di Indonesia pada tahun 1930-an. Maksudnya di Indonesia sebenarnya masih baru sajak ni sebenarnya. Puisi ni pada tahun 1930-an. Lepas tu daripada Indonesia barulah dia menyerap masuk ke Malaysia yang dinamakan sebagai sajak. Sehingga sekarang kita panggil sajak ataupun kadang-kadang orang panggil juga sebagai puisi. Okay, so jenis-jenis puisi ni ada dua. Paling utama iaitu puisi tradisional, puisi moden. Puisi tradisional ada lebih kurang 12 ataupun 14 lah. Ada orang kata 13, ada orang kata 14 dan sebagainya. Saya jumpa 12 sahajalah. Yang pertama pantun. Pantun ni ada macam-macam. Ada pantun dua rangkap. Paling senang contoh pantun dua rangkap kan. Kita ambil lampu. Lampu. Kita buat lampu. Lampu, I love you. Tak kena tu. Tak kena kan. 4 rangkap lah, 4 rangkap. Buah cempedak di luar pagar. Masak sebiji di atas peti. Tak kena juga. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong colokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji di atas peti. Saya budak baru belajar. Sudah lupa. Lupa ingatan ni. Itu adalah pantun. Syair pula biasanya hujung-hujungnya sama. Rima akhirnya sama. Dan cara baca dia pun dinamakan sebagai dendangkan. Kalau lagu tadi, kita melagukan lagu kan. Kalau syair dipanggil mendendangkan lagu kan. Mendendangkan syair. Ada hujung. Tersebutlah kisah suatu cerita. Letih baca syair ni. Letih. Dia bukan orang-orang biasa boleh baca syair ni. Saya tak boleh. Kalau saya ni, kalau baca syair ni, kalau kawan pegang depan tu dia kata, aku aduh, aku tak boleh. Jadi nak suka, tak boleh gila. Jadi kena orang-orang yang macam, yang orang yang serius boleh baca syair. Kalau saya memang tak boleh. Saya jadi nak mudah ketawa kan. Dulu saya pergi bengkel UPSR kan. Lepas tu cikgu suruh azan lah. Lepas tu kawan pegang hela depan lah. Hela sampai hayya ala solah. Lepas tu dia ketawa, saya pun ketawa. Lepas tu aku aduh aku tak boleh. Gitu. Jadi tak berapa nak boleh lah. Okey, itu adalah syair. Nazam pula dia macam lebih kepada dua rangkap. Nazam. Ada lagu Siti Nurhaliza kan, Nazam Lebaran. Tak tahulah nazam ke tak. Tapi dia kata nazam lah kan. Ada gurindam. Pun sama juga. Hujung dia sama. Sloka. Ada teka-teki. Ada peribahasa berangkap. Ada teromba. Ada talibun. Prosa berirama. Lirik lagu. Mantra. Mantra ni kalau kita tengok kan. Orang-orang zaman dulu. Orang tua zaman dulu. Dia buat bomo ya. Buat bomo. Itu adalah mantra kan. Mantra. Kadang-kadang mantra ni dia baca apa pun tak tahu kan. Kita pun balik-balik sembuh. Sebenarnya memang nak sembuh kan. Kita pun percayalah benda-benda macam tu kan. Kalau ada unsur-unsur pemujaan, tak bolehlah, haram lah kan. Okay. Ada zikir, ada dikir dan sebagainya. Itu adalah puisi. Right. Seterusnya, barulah kita pergi kepada puisi tradisional, iaitu puisi moden dinamakan sebagai sajak. Jadi sampai sekarang kita dipanggil sebagai sajak. Alright. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Hang. Sekejap hang. Apa ni? Farid Hazmi presenting Farid Hazmi presenting. Tak boleh nak gerak
Boleh kan? Tuan Imas? Boleh. Sabotaj ni, sabotaj. Dah sebab tadi Tuan Imas terkeluar untuk Terkeluar, presenting tadi. Ya ke? Macam mana hang ni? Tuan Imas, untuk sedikit pembetulan lah berkaitan dengan Abdul Hadi tadi, itu adalah penceramah kita yang kedua lah. Ayuh. Okey, apa? Tuan Abdul Hadi. Ada Hadi Penceramah Yusof. kita yang kedua. Apa tangan? Ya betul. Okey. Itu penceramah kita yang kedua lah. Hang ni, hang. Macam mana ni? Kejap Okey. Oleh sebab hang, sebab hang ni kan, saya nak bagi kerja sikit, boleh? Boleh Okey. Boleh. Pergi ke saya dah sediakan apa panggil tadi? Padlet.com/nimoispy/sajak kias. Okey, boleh pergi ke sana tak? Jumpa tak? Boleh Jumpa tak? Slideshow. Saya tak boleh nak Nota. Sebab Ana dah takut ni ikut grup WhatsApp. Okay, Boleh buka kat tu. Boleh pergi ke sana kan? Okey. Sekarang saya nak bagi satu kerja. Dekat sana, tolong tulis nama masing-masing secara ke bawah. Ke bawah macam tulisan Cina. Boleh tulisan Cina. Contohnya Helmi. Tulis ke bawah Helmi. Helmi. Kalau saya Nik Muhammad Isnan. Okey. Cuba buat saya satu sajak ringkas yang berkaitan dengan nama sendiri. Kena fikir sikit secara spontan pun boleh. Contohnya N. Saya NIKMOHDIZNAN. N. Namamu indah terukir di bibir. I. Indra pancaran bulan dan mentari. K. Kenangan kita bersama. Yang ni spontan ni. M. Masihkah dikau ingat? O. Obor yang menyala di malam hari. S. Hujan dan gerimis terus membeku. D. Denganmu aku pasrah. I. Izinkan aku meneruskan kenangan. Z. Zaman tidak pernah berubah. N. Namamu mekar dalam larutan waktu. A. Adalah kita berdua. N. Nah. Spontan ni, spontan. Saya pemain spontan je ni. Okey, boleh Boleh cuba klik dekat Padlet, klik tambah tu dan tulis nama masing-masing. Saya nak tengok kerja sekarang Kerja saya bagi masa 5 minit saja. Okey, boleh mula sekarang.
makan nasi dengan putu kurang diambil sebagai pelaku. Dia kena buat macam ayat dia, buat ayat macam nama ni juga tengok net kan. Buat messenger darah tubuh ni ingin kesenang di dalam pasti dapat zikir hati. Tapi tak tahu nak amal aku buat di notal. Manusia, aduh. Manusia.
Okey, saya nampak baru 1, 2, 3, 4, 5 orang je ni. Macam mana ni? Okey, Usamah, Rawadah, Helmi, Nik Muhammad Iznan dan juga Ahmad. Nanti boleh siapkan Siapkan sekejap lagi sambung. Kita sambung kepada yang seterusnya lah. Boleh? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu bagaimana puisi ini berasal sebenarnya? Puisi ni kalau asalnya puisi adalah berasal daripada bahasa Yunani, iaitu poiesis yang bermaksud penciptaan. Penciptaan dia lebih kepada bahasa lah kan. Penciptaan asalnya daripada bahasa Yunani. Sampailah dia berkembang kepada poetry ataupun dalam bahasa Inggeris ditulis sebagai orang yang tulis sajak dipanggil sebagai poet, P-O-A-T kan. Ataupun poems. Poem pun ada juga orang pakai kan. Okay. Sebenarnya banyak definisi sajak ni, puisi ni. Kalau kita ikutkan, Za'ba menyatakan bahawa sajak adalah karangan berangkap, karangan yang digunakan untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa. Itu kata Za'ba. Dia berbanding karangan. Karangan kalau kita tengok prosa, dia biasa sahaja kan. Tetapi kalau puisi, dia melafazkan fikiran yang cantik. Kita terfikir sesuatu. Contohnya hari ni kita berada di pantai cahaya bulan. Kita pun tengok ombak. Kita pun tengok pokok kelapa. Kita pun tengok pantai. Kita pun tulis sajak. PCB yang aku jejaki. Tak kala melihat ombak yang memutih dan pasir yang tiba-tiba melantun masuk ke otak rimaku. Contohlah kan. Itu adalah berkaitan dengan fikiran yang cantik. Kita nampak benda yang cantik dan kita terjemahkan dalam bentuk kata-kata. Itu adalah definisi yang ditulis oleh Za'ba. Maksudnya dalam yang karangan berangkap, dia menyatakan bahawa karangan berangkap. Muhammad Haji Saleh pula dia kata apa? Sebuah karya kreatif yang perlu ada ciri-ciri berikut. Bentuk yang kental, berentak, banyak berunsur muzik bahasa. Kita tengok bahasa muzik ni dia macam berbahasa dalam bentuk muzik. Bahasa yang lebih padat, teliti dan kadang-kadang mendekati lagu pun dia juga. Temanya diolah dari hidup harian tetapi dipersembahkan kepada pembaca atau pendengar dengan sudut pandangan yang agak luar biasa. Itu kata Muhammad Haji Saleh. Saya tak suka sangat, bukan tak sukalah, panjang sangat. Tetapi paling mudah, saya paling suka definisi yang dikemukakan oleh Samuel Taylor Coleridge. Dia kata apa? Dia kata sajak ini adalah kata-kata terbaik dalam susunan yang terbaik. Dalam bahasa Inggeris, Samuel Taylor Coleridge dia kata the best word in the best order. Dia bukan kata kata-kata baik, dia bukan kata susunan yang baik, tetapi kata-kata terbaik. Contohnya saya ambil contoh kata-kata terbaik dalam susunan yang terbaik. Saya suka makan nasi. Saya lah kan, suka, makan, eat, nasi, rice. Saya suka makan nasi. Adakah itu sebagai sajak? Pada saya tidak. Itu hanya prosa biasa. Kerana apa? Itu hanya susunan kata-kata biasa saja. Saya suka makan nasi. Tetapi bila kita ubah, nasi itu aku makan. Dia macam terbalik. Dia dah susun jadi bagus kan. Maksudnya kita pilih kata-kata terbaik membentuk susunan yang baik kan. Okay, saya ambil contoh. Kita ambil contoh pokok lah. Kita tahu pokok. Pokok ni daripada bawah, daripada akar. Daripada akar pergi kepada batang. Daripada batang pergi kepada dahan. Daripada dahan pergi kepada ranting. Daripada ranting pergi kepada buah. Tapi saya tiba-tiba pokok ni terbalik lah. Pokok ni terbalik. Akar dekat pucuk. Buah dekat batang dia. Daun dekat rumput bawah ni. Agak-agak jadi pokok ke tak? Tak jadi, tak cantik. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan pokok ni bagus kan. Kita ambil diri kita lah. Contoh diri kita sendiri. Kita manusia yang bagus. Allah bagi penciptaan yang paling bagus. Tiba-tiba telinga kita ni duduk atas kepala. Hidung duduk di belakang. Kaki duduk di tangan. Tangan duduk di kaki. Cantik tak kita? Tak cantik. Kita ni dah bagus lah, cantik.
tangan kita 5. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita dah cantik dah. Begitu juga dengan bahasa, maksudnya kita kena pilih perkataan yang terbaik dan kita susun dalam bentuk susunan yang terbaik. Itulah yang dinamakan sebagai puisi menurut Samuel Taylor Coleridge. Okey. Saya ambil contoh bagaimana kita nak cari kata-kata terbaik dan susunan yang terbaik. Saya sengaja buat contoh cinta kan, macam pelajar-pelajar kias ni macam umur berapa sekarang ni? 19-20 dah kan. Saya pun 19-20. Jadi tema-tema cinta, saya bagilah contoh tema-tema macam ni kan, supaya melekat dalam jiwa. Kalau saya tulis macam tema-tema patriotik, macam tinggi sangat lah kan. Okey, contoh. Cinta yang kau layangkan bersama mimpi kini tinggi di atmosfera rinduku. Ni saya dah susun yang terbaik dah ni kan. Kalau tak baik, bersama mimpi kini tinggal di atmosfera rinduku, cinta yang kau lantungkan. Macam tak bagus lah kan. Okay. So, dah ada dah susunan yang terbaik. Sekarang saya nak cari di manakah perkataan-perkataan yang terbaik. Saya anggap cinta ni macam layang-layang. Layang-layang. Siapa kat sini? Orang Tumpat. Pantai Seri Tujuh. Ada tak sini? Angkat tangan, say hi. Ada tak? Ada ke tak ni? Pantai Seri Tujuh. Tak ada. Macam cakap dengan tiang je saya. Cakap dengan dinding. Tak ada orang menyampuk. Sedih lah. Kan? Okey, tak apa. Di Pantai Seri Tujuh, saya bayangkan bahawa ada pesta layang-layang lah. Setiap tahun kan, 2 tahun sekali ke, saya lupa lah. Ada pesta layang-layang. Saya anggapkan cinta ini seolah-olah layang-layang. Jadi saya tak nak guna perkataan layangkan sebab biasa. Jadi saya cuba senaraikan apakah perkataan-perkataan yang seerti dengan layang-layang. Jadi saya pun senaraikanlah. Layangkan, sama juga. Terbangkan, menerbangkan wow, menerbangkan layang-layang. Lancarkan, luncurkan, lantunkan, lontarkan. Jadi bila saya fikir, saya rasa layangkan biasa, terbangkan biasa, lancarkan biasa, luncurkan biasa, lantunkan biasa. Saya pun nak guna lontarkan. Cinta yang kau lontarkan bersama mimpi kini tinggal di atmosfera rindu. Nampak tak? Itu adalah menepati definisi sajak yang ditulis oleh Taylor Coleridge, kata-kata terbaik dalam susunan yang terbaik. Itu adalah contoh satu baris. Okey, boleh? Baik. Dalam sajak ni, paling penting sekali mesti ada tema dan persoalan. Sebenarnya tema dan persoalan ni tak berapa penting lah. Sebab apa? Sebab automatik lah. Bila kita tulis sajak, dia automatik ada tema. Kita tulis sajak tentang kemerdekaan, automatik dia ada tema patriotik. Kita tulis sajak tentang suatu subuh yang dingin, kita pun berteleku di atas sejadah, automatik itu adalah tema keagamaan. Kita tulis sajak kepada ibu bapa, kepada adik-beradik, itu sajak tema kekeluargaan, automatik lah. Jadi tak perlu risau. Apa yang penting, tema kita mesti berfokus. Kerana apa? Ada orang tulis sajak tema kekeluargaan, tetapi dia pergi berjela-jela pergi kepada patriotik. Tak kena kan. Jadi tema persoalan adalah aspek yang cukup penting. Okey, tema adalah benda yang menjadi topik asas lah kan. Kalau kita benda ni salah tema, puisi kita akan terpesong. Contohnya kita nak masuk sayembara menulis puisi tema kemerdekaan. Tiba-tiba kita tulis tema cinta. Agak-agak menang ke tak? Memang tak lah kan. Kerana apa? Sebab awal-awal lagi dia menyatakan bahawa sajak mestilah bertema patriotisme, semangat nasionalisme, sangat cintakan tanah air kan. Baru kena. Sajak ketuhanan. Jadi tema ni ada banyak. Antaranya adalah apa? Adalah tema ketuhanan. Tema kemanusiaan. Contohnya kita berjalan-jalan di Kota Baru kan. Kita berjalan-jalan di Kota Baru, kita tengok seorang orang tua sedang pegang tangan anak dia kan. Kita tengok itu kasih sayang. Nampak tak tema kemanusiaan? Ataupun kita tengok pengemis di kaki 5 kan. Kita tengok kemanusiaan. Kita tengok macam pengemis ni kesiannya kan. Kesian pengemis ni kan. Tak ada duit kan. Baju buruk. Kita pun tulis sajak tentang pengemis. Itu adalah sajak kemanusiaan. Ataupun kita tulis sajak tentang bahasa. Perjuangan bahasa Melayu kan. Bagaimana kita tengok. Kalau zaman dahulu orang lebih mengagung-agungkan bahasa Inggeris, sampailah bahasa Melayu terabai. Kita tak nak jadi macam Singapura kan. Singapura ni bahasa Melayu dah jadi bahasa kedua dah kat sana. Bukan bahasa kedua, bahasa ketiga kan. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu orang dah tak pakai dah. Semua orang cakap bahasa Inggeris kat sana. Kita tak nak jadi benda-benda macam ni di negeri Kelantan kita ataupun di Malaysia.
semangat patriotik. Contohnya sajak-sajak tema kemerdekaan, tema alam, tema cinta, tema keadilan sosial dan sebagainya kan. Tema alam. Kita pergi di mana Kita pergi di Pantai Seri Tujuh. Dah pergi dah. Pantai mana yang terhakis dekat Kelantan? Lepas Pengkalan Cepa. Pantai apa situ? Pantai apa lepas Pengkalan Cepa kan? Kita pergi sebelah kiri. Sabak. Pantai Sabak. Kita tengok bagaimana ganasnya ombak sehingga telah menghakiskan pantai. Kita tengok. Nampak tak? Ataupun kita pergi ke Gua Musang, kita tengok orang buat pembalakan haram sehinggalah menyebabkan pokok-pokok ditebang sesuka hati sehingga menyebabkan ditoreh macam dah gondol bukit. Kita tulis sajak tema alam. Macam-macam. Tema keadilan sosial, kita tengok macam tak adil kan, kita pun tulis sajak tema keadilan sosial. Itu adalah tema. Okey. Bila kita dah ada tema inilah yang akan menentukan nada sajak. Kan? Kalau tema patriotik, nada sajak mestilah lebih keras. Lebih, kalau kita baca tu, ayuhai bangsaku, lebih bersemangat. Kalau sajak tema kekeluargaan, tema ibu bapa, dia mungkin nadanya lebih lembut, mendayu-dayu macam tu kan. Itu adalah nada sajak. Yang ni saya rasa dah belajar dekat sekolah dulu kan. Dah belajar belum? Dah belajar lah kan, sekolah dulu kan. Okey. Jadi nada-nada inilah yang akan menentukan perjalanan hala tuju sajak kita. Contohnya nada ni ada banyak. Ada nada romantik. Nada romantik ni nada menggambarkan perasaan cinta, sayang atau keindahan akan sesuatu perkara. Itu adalah nada romantik. Ataupun boleh kita juga tengok nada melankolik, nada yang mendayu-dayu, perasaan sedih, perasaan duka, perasaan pilu. Contohnya orang yang kehilangan ibu bapa. Maksudnya ibu bapa dia meninggal lah. Dia nak tulis sajak di kuburan. Jadi nada sajak tu lebih kepada melankolik. Ataupun kita tengok isu-isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan rasuah. Kita pun tulis secara protes. Ataupun kita nak tulis sajak politik tetapi kita takut kena dakwa kan. Kita tulis secara sinis. Orang tengok macam kita tahu dah dia tujukan kepada siapa. Itu adalah sajak sinis kan. Sindiran, ejekan dan sebagainya. Ataupun sajak patriotik. Kita tengok di Kelantan. Ada apa di Kelantan? Ada Tok Janggut. Di Pahang ada Mak Kilau Datuk Bahaman. Di Perak ada Puntum. Di Sabah ada apa? Saya pun lupa, ramai sangat kan. Ramai sangat. Itu kita nak tulis sajak-sajak bertemakan patriotik. Okey, contoh patriotik, nada yang menggambarkan semangat, yang berkobar-kobar, nada yang menzahirkan perasaan cinta dan sebagainya. Itu adalah patriotik. Okey, bentuk sajak pula. Bentuk sajak ni dia bukan macam pantun. Kerana apa? Kalau kita tengok pantun ni, dia memang ada macam bentuk dia 4 baris kan. Tapi untuk sajak, biasanya kita ada bentuk yang dipanggil sebagai bentuk bebas. Bentuk bebas ni kita bebas. Yang penting dalam bentuk kita nampak bukan dalam bentuk prosa lah kan. Prosa macam karangan biasa kita tahulah. Tapi sajak bebas ni dia ada macam-macam lah. Contoh sajak bebas ni dia ada yang terikat ataupun yang satu lagi kita akan tengok. Contohnya sajak terikat. Contoh apa? Contoh pantun. Pantun kita tahu dia terikat. Ada pantun 2 rangkap. Ada pantun 4 rangkap. Ada pantun 6 rangkap. Ada pantun 8 rangkap kan. Ataupun pola khusus. Distikon, kuatren, soneta. Yang ni dia ada pola-pola khusus. Contohnya dalam setiap baris, kalau dipanggil 2 baris, itu distikon. Kalau terzina, maksudnya 3 baris setiap rangkap. Kalau quinten, 5 baris, septet, oktav, soneta dan sebagainya. Yang ni boleh tengok sendiri contoh-contoh dekat internet lah kan. Okey. Ada juga sajak-sajak eksperimen. Sajak-sajak eksperimen, dia buat macam dalam bentuk susunan-susunan yang tertentu. Saya ambil contoh. Sajak-sajak eksperimen, salah satunya adalah sajak mini kata. Sajak mini kata, salah satunya ditulis oleh Situr Situmorang. Penulis Indonesia ni, dia kata apa? Tajuknya adalah Malam Lebaran, puisinya Bulan di Atas Kuburan. Oh, nampak? Nampak tak? Bukan susah pun. Tengok dia tulis 1 baris je. 1 baris. Tapi ini diiktiraf sebagai sebuah sajak. Kerana apa? Kerana tajuk dia Malam Lebaran, Bulan di Atas Kuburan. Kita pun terbayangkan. Ada bulan.
waktu dikubur ada bulan tetapi pada malam raya. Cuba bayangkan apa maksud dia. Kan? Itu akan memberi maksud-maksud yang tersendiri kan, maksud sendiri kepada pembaca. Ataupun ada juga sajak dalam bentuk yang ditulis oleh agi. Agi dipanggil agi ni salah satu bentuk yang tersusun, dia bentuk ada verbal, ada vocal, ada visual. Kalau kita tengok sajak agi ni dia lebih pada bentuk sajak visual kan. Kalau kita tengok kita nak tulis sajak cinta kan, cinta kita nak tulis C. Jadi susunan perkataan tu dia macam bentuk huruf C. Ataupun kita nak tulis sajak lelaki, tajuk kita lelaki tetapi dia sujung macam huruf L macam tu kan. Dia. Okey, contohnya sajak ni sajak dalam bentuk susunan ni. Sajak ditulis oleh Sutarji Kazum Bachri. Nampak tak? Dia tulis dalam bentuk Z macam tu kan. Saya baca tengok. Tragedi Winka Sihka. Dia tulis apa? Kawin ka. Winka. Sihka. Nampak tak? Okey. Tajuk dia tragedi Winka dan Sihka. Apa maksud Winka? Winka adalah keterbalikan kepada kahwin. Sihka keterbalikan kepada sihka. Jadi kita tengok bagaimana ZZ itu adalah melambangkan apa? Melambangkan perkahwinan yang macam bergolak. Sana, sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan. Nampak tak? Jadi itu adalah susunan yang ditulis oleh Sutarji Kazum Bachri. Tetapi pada kita bila kita tulis sajak macam ni sangat suka disiap oleh editor. Kerana apa? Kerana editor ni macam susah nak susun kan. Nak susun ni payah. Bagi kat saya pun nak susun balik dia dah lari. Lari susah sikit kan. Okey. Paling penting sajak ini mestilah ada nilai dan pengajaran. Perlu ada nilai. Kalau kita tengok falsafah pendidikan negara ada tujuan dia lah. Tujuannya adalah untuk memberi Jerry. Jerry adalah jasmani, E adalah emosi, R rohani, I intelek kan. Kita tengok tujuan pendidikan kebangsaan adalah untuk memberi manusia-manusia yang berguna, manusia-manusia yang positif. Jadi sajak ni perlu juga mengalami nilai dia. Ada pengajaran yang ingin disampaikan. Bukan hanya sekadar omong kosong, bukan sekadar saja bahasa yang cantik, tetapi mesti ada nilai pengajaran. Saya ambil contoh. Kita tulis sajak. Tajuk dia Sudu dan Garpu. Jadi saya lupa, Hilmi Rindu lah kan. Saya ambil contoh Sudu dan Garpu. Sudu dan Garpu tajuk kita. Tetapi ada falsafah dia. Falsafah dia apa? Nak tunjukkan bahawa kalau dalam hidup kita, bila kita ada sudu, tetapi tak ada garpu, agak-agak sempurna ke tak kalau kita nak makan? Nak makan apa ya? Nak makan macam daging salai. Agak-agak senang ke tak? Susah kan? Susah tak? Susah kan? Maksudnya, falsafah kita nak menunjukkan bahawa dalam hidup kita adalah memerlukan kepada pasangan. Perlu ada suami kerana saling melengkapi. Itu nak menunjukkan bahawa ada unsur-unsur falsafah, ada unsur-unsur nilai, ada unsur pengajaran. Okey. Hilmi Rindu juga tulis sajak tentang songkok dan kasut. Simple je, songkok dan kasut. Kita tengok songkok kan. Bukan. Songkok dan kopiah. Songkok dan kopiah ni dia macam berdialog. Songkok ni dia mengata kopiah mengata songkok. Kopiah kata aku lebih handsome, lebih cantik kerana berada di atas kepala. Tetapi kopiah pun kata aku atas kepala juga. Tetapi kopiah ni adalah sentiasa dibasuh, lebih bersih berbanding songkok yang tidak dibasuh. Ataupun kita letak sajak kita tajuk kasut. Kasut kita tengok mahal-mahal macam mana pun akhirnya berada di kaki juga kan. Tetapi ada juga orang yang ada kasut tetapi tak ada kaki. Nampak tak unsur-unsur falsafah yang ditunjukkan dalam sajak yang bertajuk kasut kan. Jadi nilai ni adalah nilai yang positif, ada nilai yang negatif. Jadi sebaik-baiknya sajak kita itu perlu mengandungi nilai yang positif yang boleh mengajak pembaca untuk menjadi seorang yang positif. Janganlah ajak orang supaya buat maksiat, ajak orang buat jahat. Tak boleh lah kan, sajak yang tak kena kan, ajak memberontak dan sebagainya. Okey, ini adalah paling penting.
unsur dan gaya bahasa dalam sebuah sajak. Sajak ni paling penting gaya bahasa. Kalau kita tulis biasa, dah tak jadi sajak, dah jadi prosa, dah jadi karangan biasa kan. Antara unsur-unsur yang boleh kita terapkan adalah yang pertama sekali adalah personifikasi. Personifikasi boleh masukkan dalam sajak adalah contoh, kita memberikan sifat manusia kepada sesuatu benda, suasana atau keadaan atau yang bersifat abstrak kan. Contoh, petang membelai rambut diri. Nampak? Membelai. Kalau kita tengok membelai rambut ni adalah sifat manusia. Tapi kita tulis apa? Kita tulis petang membelai rambut diri. Kesepian mencengkam. Sepi mencengkam kan. Nampak tak? Ataupun kita boleh guna juga metafora. Tahu metafora? Metafora ni adalah sesuatu yang kita bentuk yang terdiri daripada dua perkataan yang ringkas. Perkataan pertama adalah konkret, manakala perkataan kedua adalah bentuk abstrak. Kan? Contoh, di rumah kita ada tiang kan? Tiang seri. Tiang ni dibuat daripada kayu, dibuat daripada konkret dan sebagainya kan? Menunjukkan sesuatu, bila ada tiang rumah ni baru kukuh. Tak ada tiang, rumah kita akan roboh. Jadi kita pun tulis saja metaforanya adalah tiang muafakat. Maksudnya, tiang muafakat menunjukkan bahawa muafakat ini adalah menjadi tiang kepada sebuah keharmonian, sebuah hidup kemasyarakatan. Kalau tak ada tiang muafakat, maksudnya kita hidup akan berpecah belah kan. Bumi toleransi. Bumi ni adalah benda yang konkret, manakala toleransi adalah benda abstrak kan. Maksudnya, kita menggambarkan bahawa bumi ni, hidup ni adalah sebuah macam kehidupan bumi lah, saling bertoleransi antara satu sama lain. Okey, boleh tulis. Ni ada satu aktiviti. Tuliskan satu ayat puitis menggunakan perkataan di bawah. Pelangi petang, laut cita-cita, gelombang makna, lampu kehidupan, tapak-tapak makna. Saya bagi masa 4 minit. Keluarkan kertas dan tulis sebuah ayat. Satu ayat je yang ada perkataan ni. Kegarisan sedia mula. Tuan Imois, Ya, saya. minta maaf ya, mencelah. Untuk latihan pengukuhan tu tadi, jawab setiap satu pun, jawab satu saja. Satu je. Satu saja. Pilih salah satu dalam bentuk ayat yang lengkap lah. Pelangi petang. Contohnya apa? Okey, terima kasih. Pelek. Masa ada 2 minit lagi.
Okey, masa telah tamat. Berhenti menulis. Okey, siapa nak baca? Siapa nak baca? Tak nak baca? Malu? Malu ke segan? Segan Segan. Okey, tak apa. Kita teruskan boleh Kita teruskan. Nolin Sofia Leho. Merajuk ke? Merajuk Marah. Alright. Kita teruskan kepada yang seterusnya adalah simili. Simili ni adalah bahasa perbandingan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu benda dengan benda yang lain. Kita nak menyatakan bahasa perbandingan, tetapi saya tak galakkanlah menggunakan. Contohnya umpama, laksana, bagai, bak dan sebagainya. Bibir merah bak ada 5 masa, ayu berseri, laksana, bidadari. Sekarang ni orang dah tak pakai dah benda ni. Jadi kurang digalakkan lah. Kerana apa? Kerana benda-benda ini dah jadi macam klise dah kan. Macam klise. Okey. Seterusnya adalah unsur-unsur pengulangan. Dalam sajak ni, kadang-kadang kita menggunakan unsur pengulangan untuk menjadikan sesuatu sajak itu macam untuk menegaskan. Jadi dalam unsur-unsur pengulangan ni dia ada unsur anafora, ada unsur responsi dan juga ada unsur epifora. Okey, sebagai contoh, anafora di sekolah dulu kita baca adalah kita nak tulis, kita nak menjadikan sesuatu benda ni macam penegasan. Contoh, kita letakkan anafora di baris awal. Dalam satu perenggan kita ambil contoh. Keris ini keris amanat, keris ini warisan sarwa jagat, keris ini gelora rakyat. Nampak tak? Kita letak di baris awal untuk menegaskan sesuatu benda. Okey, itu di awal ayat dipanggil sebagai anafora. Kalau di tengah pula dipanggil sebagai responsi. Contohnya, kerana cintaku sayang adalah cintaku intan demi cintaku bintang. Nampak tak? Itu kita letak di tengah-tengah dipanggil sebagai responsi. Ataupun bila kita letak di akhir ayat itu dinamakan sebagai epifora. Renunglah pada angin, bisikkanlah pada angin dan tiupkanlah pada angin. Itu dinamakan sebagai epifora. Itu adalah kita letak di akhir ayat dipandang sebagai epifora. Okey. Hyperbola. Hyperbola ni adalah kita melebih-lebihkan atau membesarkan sesuatu daripada keadaan yang sebenarnya. Macam kita letak ni benda pada sesuatu yang terlalu tinggi lah. Sebagai contoh, cintaku seluas dunia. Dunia ni luas kan, tetapi nak cakapnya cintaku sangat luas. Kerana aku bisa terbang bebas menjelajah dunia saujana. Nak cakapnya cinta luas sangat kan. Hyperbola kurang digalakkan dalam sajak. Kerana apa? Kerana ia adalah unsur-unsur yang boleh menyebabkan sesuatu sajak itu menjadi lemah. Okey. Unsur-unsur sajak, unsur-unsur gaya bahasa yang boleh diterapkan yang seterusnya adalah unsur-unsur inversi. Unsur-unsur inversi ni banyak juga digunakan dalam penulisan sajak. Unsur inversi ni adalah unsur-unsur kita membalikkan kata-kata. Okey, contoh. Ayat biasa yang selalu kita guna pakai adalah rambutnya kini memutih di kepala. Rambutnya kini memutih di kepala. Ayat biasa kan? Tetapi dalam ayat sajak kita guna unsur inversi, kita guna keterbalikan. Kini rambutnya memutih kepala. Nampak tak? Rambutnya memutih kepala. Asalnya rambutnya kini memutih di kepala. Ayat biasa kan?
Ataupun kami tidak pernah menyoal ayat biasa. Tetapi dalam sajak kita guna keterbalikan. Dia masih menggunakan maksud yang sama tetapi unsur inversi keterbalikan. Tidak pernah kami menyoal. Nampak tak? Tidak pernah kami menyoal. Tidak pernah kami berkata. Tidak pernah kami menyuruh. Namun diam adalah pasti. Nampak tak? Kalau kita tulis, kami tidak pernah menyoal, kami tidak pernah bertanya, kami tidak pernah berkata. Nampak biasa kan? Jadi, bila kita tulis sajak, cuba buat keterbalikan kata-kata supaya sajak ini akan memberikan maksud yang lebih dalam sajak kita. Okey, perlambangan. Perlambangan ialah penggunaan yang bukan maksud sebenar perkataan tapi memberi maksud yang lain. Contohnya apa? Kerana aku hanyalah kumbang yang tewas kerana engkaulah bungaku. Nampak tak? Kumbang apa maksud kumbang? Kumbang ni lebih pada lelaki kan, lambang. Kita gunakan lambang lelaki. Kalau bunga, lambang perempuan kan. Jadi kita tak nak guna lelaki, tak nak guna perempuan. Kita guna istilah kumbang ataupun kita juga guna istilah bunga. Okey, unsur bunyi. Unsur bunyi ni dia lebih kepada bila kita baca sajak ni, dia macam macam tu kan. Contoh, literasi adalah konsonan, manakala asonansi adalah vokal. Saya ambil contoh kan. Vokal, pengulangan vokal. Kerana aku bisa belajar. Nampak? A kan. Bunyi konsonan kan. Bunyi vokal kan. Pengulangan vokal U. Malammu terlalu lembut dengan udara dingin. Nampak tak? Malammu. Terlalu. Lembut. Udara. Nampak tak bunyi U kan? Ataupun kalau aliterasi tadi, pengulangan konsonan K untuk kita menghambat kehidupan. Ke. Ataupun konsonan T, sesuatu yang tak dapat aku pastikan. Nampak tak? Bunyi macam T sikit lah. Itu adalah bunyi kan? Bunyi. Okey, makna sajak. Makna sajak boleh diterjemahkan kepada dua jenis makna. Satu adalah makna yang terang. Satu lagi adalah makna yang tersembunyi. Okey, makna yang terang ni makna yang nyata. Makna yang terbunyi ni kadang-kadang makna yang macam kita baca kan, kita fikir lain, rupanya dia maksudnya yang lain kan. Okey. Itu adalah keunikan sajak. Jadi ada dua jenis makna. Yang pertama sekali adalah makna denotatif ataupun tersurat. Dan yang kedua adalah makna konotatif ataupun makna yang tersirat. Sajak yang bagus adalah maksud sajak ni adalah maksud yang tersirat. Yang tu bagus. Orang baca lain tetapi dia maksud lain. Itu adalah bagus. Yang ada simbolik lah, maksud simbolik yang tertentu. Okey, seterusnya adalah ambiguity ataupun ketaksaan. Ambiguity ni benda-benda yang sukar difahami ataupun dia mempunyai maksud yang mendalam. Ada orang kata ambiguity atau taksa bagus, pada saya tak bagus sangat lah. Jadi orang susah nak faham kan. Sajak ni, bila kita tulis sajak yang susah, orang pun semakin tak faham, editor tak faham, hakim tak faham. Ibaratnya kita tulis sajak sia-sia je. Paling membahayakan, sajak kita itu akan menyebabkan orang semakin jauh dengan sajak. Itu yang kita tak nak kan. Susah dah tulis sajak, jadi orang pun semakin jauh kan. Dan tulis sajak-sajak yang biasa saja, tapi mempunyai maksud yang mendalam. Okey, seterusnya ada image dalam sajak. Image dalam sajak perlu kita masukkan. Kalau tak masuk pun boleh kan. Ada macam-macam image. Ada image alam, ada image binatang, ada image masa ataupun waktu, ada image benda kan. Contoh laut. Kita pergi ke pantai cahaya bulan. Kalau kita tengok laut, apa yang kita nampak? Kalau bagi orang biasa laut kan. Kalau ambil letak di lidah, rasa masin. Kalau tengok ombak lah laut kan. Tapi bagi seorang penyajak, seorang penulis sajak, laut itu memberi maksud yang tinggi. Apa dia? Contohnya sajak itu, kalau kita tengok laut, kita boleh nampak apa? Laut yang berombak. Kita boleh nampak gelora hidup. Kita boleh nampak cabaran hidup. Kita pergi mandi sungai. Dekat Pasir Putih ada tempat yang baru, tempat viral baru ni kan. Siapa pernah pergi Pasir Putih? Sungai apa? Lata mengaji kan. Kita tengok. Pada orang biasa dia nampak sungai je. Tetapi bagi seorang penulis, apa yang dia nampak bila dia tengok sungai yang mengalir, dia nampak perjalanan kehidupan manusia. Kan? Kalau air sungai mengalir perlahan, maksudnya
perjalanan hidup dia perlahan. Kalau sungai mengalir laju, perjalanan hidup dia laju. Okey, sungai, hujan. Orang biasa hujan air kalau mandi basah kan. Tetapi bagi penyair dia boleh nampak apa? Dia boleh nampak ujian. Kalau hujan lebat, itu adalah ujian. Kalau hujan macam rintik-rintik, mungkin itu adalah rezeki. Kuda. Maksud kuda ni lambang dia adalah, maksudnya adalah laju. Kuda kan lari laju kan. Merpati. Terbanglah wahai merpati putih. Nampak tak? Kita tulis tajuk. Terbanglah wahai merpati putih. Maksudnya apa? Merpati itu adalah lambang kepada keamanan. Lambang kepada kemakmuran. Lambang kepada kebebasan. Kalau kita kurung merpati putih dalam sangkar, apa maksud? Maksudnya negara itu terjajah. Maksudnya negara itu masih dalam kancah peperangan. Okey, burung dalam sangkar, kehidupan yang dikongkong kan. Kita tak boleh nak keluar rumah. Ibarat burung dalam sangkar lah kan. Jadi macam terkongkong hidup kita. Okey, masuk masa waktu senja, malam, subuh. Kalau senja maksudnya penghujung kehidupan. Kalau malam, gelap malam, gelap gelita kan. Apa kita boleh nampak? Kita boleh nampak kekecewaan, penderitaan. Subuh, permulaan kehidupan. Ataupun benda, kita boleh nampak apa? Roda yang berpusing, besi buruk, tongkat. Kalau roda kita nampak apa? Hidup ini ibarat roda yang berpusing. Maksudnya apa? Perjalanan kehidupan. Sekejap kita berada di atas, sekejap kita berada di bawah. Sentiasa berpusing. Hari ini kita senang, esok orang lain susah. Esok kita susah, hari ini kita senang. Kan? Hari ini harimu, hari esok hari aku. Okay. Boleh cakap Kelantan saya rupanya. Kan? Biasa lah kan. Sebenarnya saya merantau lama dah. Saya merantau lebih kurang 20 tahun dah kan. Tinggalkan negeri Kelantan. Jadi nak cakap Kelantan ni tak berapa nak pandai. Belagak betul kan. Okay. Alright. Sekarang kita pergi kepada judul sajak. Bagaimana kita nak memberi judul? Bila kita nampak Nilofa, kita nampak Anzalna, kita nampak Mirafizah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak kan? Bila kita nampak, kita dah tahu dah, boleh bayangkan seseorang itu macam mana. Kan? Tiba-tiba nama nenek, Nilofa Anzalna, umur 90, berkeriput. Kita nampak macam sesuai ke tak? Dia macam lain dah kan? Okay. Maksudnya apa? Maksudnya, judul sajak ini adalah sangat penting. Kerana apa? Ia akan memberi persepsi awal. Persepsi awal kepada orang yang membaca kan. Bila dia baca sajak ni, dia tak baca lagi. Dia tengok tajuk macam tak sedap. Tu dia tak baca. Jadi sajak ni, bila kita bagi tajuk yang bagus, judul yang bagus, dia akan mempengaruhi pembaca. Jadi kita boleh tentulah sama ada nak tulis sebelum, semasa ataupun selepas menulis sajak. Kita buat tajuk dulu boleh, lepas tu tulis. Sambil menulis, tiba-tiba terlintas tajuk pun boleh. Tak ada tajuk lagi, tulis-tulis dulu. Esok nak bagi tajuk pun boleh. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Pastikan ada tajuk. Jangan pula judul kita sajak tanpa judul. Orang dah buat lama dah zaman dulu kan. Langsung tak nak buat judul kan. Sajak tanpa judul 1, sajak tanpa judul 2. Orang dah bosan dah kan. Jadi antara yang kita boleh gunakan adalah contoh judul yang kita boleh pakai. Judul alam. Tajuk kita ni tajuk Matahari Berdoa. Nampak tak? Matahari tahu matahari? Matahari tahu Matahari. Ni matahari lah. Matahari. Tapi kita menulis matahari ni, kita anggap bahawa matahari itu sedang berdoa kan. Matahari yang bercahaya kan. Matahari yang bercahaya. Kita pun tulis tajuk Matahari Berdoa. Kita tengok bintang di langit. Kita pun tulis sajak kita tajuk Bintang Puda. Bintang Puda. Nak cakap apa isi kita? Bintang Puda ni, orang dulu dia dah berjaya, dapat datuk gelaran. Tiba-tiba orang dah tak pedulikan dia kan. Kita pun tulis sajak kita Bintang Puda. Bulan di atas jambatan. Bulan di bawah jambatan. Maksudnya apa? Kita waktu malam kan, kita duduk di jambatan, ada bulan, tengok. Bulan berada di bawah jambatan. Apa nak cakap? Ada maksudnya, simbol-simbol maksudnya yang tersendiri kan. Ataupun sihir angin. Laut berbicara, ataupun judul benda, rebak berbisik, randau gamelan, nyanyian gitar, congkak, judul prosa. Judul prosa ni, kadang-kadang judul ni lebih panjang daripada isi sajak kan. Ada orang tulis ni. Kerana bulan berbicara, lalu aku menjadi debu dan aku terus diam di sini. Tajuk tu.
Tajuk bukan main-main lah. Tajuk. Sajak panjang teja kepada tuah selepas tuah mandi di sumur pagi. Kan? Nampak? Tajuk. Ada orang buat tajuk-tajuk macam ni. Tapi isi dia, aku sudah mati. Tu isi dia. Ada juga orang buat macam tu. Macam-macam. Judul kata kerja. Lari-lari anak. Menembas diri. Kita tengok kalau kita kat kampung menebas apa? Menebas tamun. Menebas lalang kan. Tapi kita tulis menebas diri. Apa maksud menebas diri? Pijak-pijak lantai, tidur seorang narapidana. Itu judul kata kerja. Ataupun boleh juga judul nama orang. Kan? Kita pun berkenanlah dengan seseorang tu kan. Contohnya kita berkenan dengan siapa Kita pun nak tulis sajak. Kita pun tulislah sajak pasal dia kan. Kita pun tulis. Contohnya kita nak tulis sajak kepada Husna kan. Husna 1, Husna 2, Husna 3, Husna 3. Ataupun kita boleh tambah lagi. Catatan penyair 1, catatan penyair 2, duka semusim 3, genta pahlawan dan sebagainya kan. Itu adalah judul nama orang, judul bersiri kan. Surijah, Ain 12, Nora kekasihku, Lin, catatan seorang pemuda dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kita memberikan nama orang ataupun judul bersiri. Boleh buat? Kan? Boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan, dalam penulisan saja. Okey, baik. Semua bangun. Semua bangun. Nampak dah tidur dah. Bangun. Bangun Okey, dah bangun dah. Angkat tangan. Nampak tak angkat tangan dia. Angkat tangan Ikra. Hadi, Zulkifli, Aino, Akfa, Amir, Amni, Arwat, Balkis, Faris, Saja, Husna, Medula Oblongata, Medula Studio, Yusof, Nazri, Zikril, Rawadah, Syamim, Aisyah, Sofwan, Usama. Okey, bangun. Buang Khadijah terus leh. Suruh bangun sikit je tu leh. Sudah. Merajuk Okey. Boleh berdiri ya? Ikut. Kami penulis kias. Penulis kias. Dengan ini berikrar. Dengan ini berikrar. Bahawa kami akan menulis dengan sepenuh hati. Yahoo. Okay. Alright. Kita pergi kepada yang terakhir hari ini. Bagaimana mencipta sajak. Bukan sajak. Ada orang ni dia kata sajak. Sajak mana ni? Sajak yang pengasas kosmetik tu ke? Bukan, tu sajak. Ni sajak. S-A-J-A-K. Sajak. Yang lain sajak dengan sajak adalah yang berbeza walaupun dia masih jak-jak. Kan? Alright. Saya ada satu teori. Teori saya namanya adalah teori 3P plus 3K. Apa 3P dan 3K ni? Apa yang perlu ada dalam sajak? Yang pertama sekali adalah apa? Yang pertama sekali kita perlu ada P. Yang pertama perlu ada perasaan. Ada tak kat sini kalangan kawan-kawan kita ni dia tak ada perasaan? Tak ada perasaan. Orang bagi nasi dia tak nak, tak ada perasaan pada nasi. Orang bagi duit dia tak nak duit, dia rasa macam kertas. Ada tak? Kalau ada sila angkat tangan, say hi. Tak ada insya-Allah ada. Okey. Sajak paling penting yang pertama sekali perlu ada perasaan. Maksudnya bila kita tulis sebenarnya kita tulis perasaan di atas kertas, bukan kita tulis benda suka-suka. Berita lain kita melaporkan sesuatu kan, kita lapor. Seorang mati, 2 meninggal dunia, 4 mampus, 3 tidak dapat diselamatkan. Berapa orang mati sebenarnya? Berita. Tu berita, tak ada perasaan kan? Okey. So, sajak ni sebenarnya kita menulis perasaan. P yang pertama adalah perasaan. P yang kedua adalah pemikiran. Sajak ni perlu ada pemikiran. Perasaan sahaja tak cukup. Perlu ditambah satu lagi iaitu pemikiran. Yang ketiga adalah perkaitan. Maksudnya perkaitan antara perasaan dan pemikiran. Tak bolehlah kita tulis perasaan lain tapi pikiran kita lain, pemikiran kita lain. Tak boleh. Dia perlu seimbang antara perasaan dan pemikiran. Okay, itu ada P. Yang kedua adalah K. 3K perlu ada kebenaran,
perlu ada keindahan dan juga perlu ada unsur komunikatif. Maksudnya senang difahami. Okey, saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Gini. Kita pada suatu hari kita tulis saja. Bukan salahku kerana gagal mencuri senyum mentari, tetapi menjadi salahku kerana gagal mencuri senyummu. Agak-agak ada pemikiran ke tak sajak ni? Tak ada kan? Kosong. Bukan salahku kerana gagal mencuri senyummu, senyum mentari, tetapi menjadi salahku kerana gagal mencuri senyummu. Hanya sekadar perasaan sahaja. Tak ada unsur-unsur pemikiran langsung kan? Jadi, benda ni belum cukup. Kita kena tambah satu lagi unsur yang dinamakan sebagai pemikiran. Saya ambil contoh macam ni. Okey. Pergi kepada perenggan yang pertama. Perenggan yang pertama dia kata apa? Aku menitiskan air mata, mengenang nasib pengemis tua, membilang warna-warna usia di sebuah lorong senja. Dia gini, dia maksudnya gini, pada suatu hari dia jalan-jalan di Kota Baru kan. Dia jalan-jalan di Kota Baru, tiba-tiba dia tengok pengemis tua. Dia tengok pengemis tua dah. Tapi duduk situ dia tak buat gapo. Itu apa dia? Itu hanyalah perasaan sahaja. Jadi maksudnya perasaan sahaja tidak cukup. Tetapi bila kita tambah satu lagi ayat di bawahnya yang maghribnya luput di kaki lima senja, itu adalah falsafah. Kan? Cuba tengok. Aku menitiskan air mata, mengenang nasib pengemis tua, membilang warna-warna senja yang maghribnya luput di kaki lima. Dia nak cakap apa? Dahlah pengemis tua kan. Pengemis tua baju compang-camping, lepas tu malah kerja dia. Minta duit orang. Tak mayar pula. Orang tua tak mayar pula. Itulah falsafah nak menunjukkan bahawa bila hidup kita ni, bila kita tak sembahyang, kita seolah-olah dah jadi macam pengemis tua macam tadi. Jadi, ayat akhir yang maghribnya luput di kaki lima tu, itulah unsur falsafah kan. Jadi, antara perasaan dan pemikiran dia perlu seimbang. Dia tak boleh perasaan lain tetapi pemikiran ke laut lain. Tak boleh. Dia perlu ada perkaitan antara perasaan dan pemikiran, barulah dia melengkapi unsur 3P tadi, iaitu perasaan, pemikiran dan juga perkaitan. Okey, itu adalah P. Yang kedua, perlu ada apa? Yang ketiga, perlu ada K. K perlu ada kebenaran. Perlu ada kebenaran. Ada kebenaran. Apakah kebenaran yang dimaksudkan? Contoh, ada logik. Contohnya kita tulis sajak tentang kereta. Bila kita sebut kereta ada apa? Ada tayar, ada enjin, ada lampu. Tiba-tiba kita pun dalam sajak kita lupa ada masuk bunga. Agak-agak ada unsur kebenaran ke tak di situ? Ataupun tiba-tiba ada perkataan syurga, neraka. Pasal kereta tak kenalah kan. Tak ada unsur kebenaran di situ kan. Sebab dia dah lain, dah lari dah. Okey, tubuh kita. Kita ambil muka kita lah. Muka kita ada dahi, ada pipi, ada telinga, ada mulut, ada gigi, ada misai, ada janggut. Tiba-tiba sajak kita pak. Tiba-tiba ada H2O. Agak-agak ada kebenaran ke tak? Tak ada kan? So itu adalah maksud kebenaran yang kita cuba terapkan. Keindahan, yang ni paling penting. Ada orang ni, keindahan ni benda ni subjektif kan. Subjektif, benda subjektif. Ada orang baca sajak ni dia kata bagus, ada orang kata tak bagus. Tapi benda subjektif ni benda yang orang kata benda yang kita boleh masih ada definisi dia lah kan, definisi dia. Contohnya definisi kan, definisi bagus. Kalau kita tengok orang tu handsome, apa kita nampak orang tu handsome? Tinggi kan, tinggi, handsome lah kan. Tinggi macam saya nampak handsome lah kan. Cantik apa cantik definisi. Jadi benda-benda yang boleh nampak. Sajak pun macam tu jugalah. Kita baca macam tak sedap, macam tak indah lah kan. Kita baca rasa macam sedap, ada unsur keindahan. Dan yang paling penting sekali adalah unsur komunikatif. Iaitu unsur yang boleh difahami pembaca. Engkaulah ancala dalam bumantara yang meriuhkan beban mentari dalam unggas cakrawala dalam bumantara syurga dan neraka. Faham ke tak? Faham ke tak? Saya pun tak faham. Tak faham apa kan? Dia buat bagus saja, ada bumantara, ada cakrawala, ada nepotisme, ada perkataan, bukan main lagi kan. Tapi baca tak faham apa benda dia tulis, tak faham. Tak kena.
Jadi perlu ada unsur 3P dan 3K. Boleh ingat Boleh ingat, boleh hafal. Okey, kita ambil contoh. Bagaimana perkaitan? Kita ambil contoh dadah lah, dadah. Dadah. Dulu orang sebut dadah. Bila kita sebut, kita nak tulis sajak tentang dadah lah kan. Okey, apa yang terlintas di fikiran kita tentang dadah? Perasaan kita. Bila kita sebut dadah, perasaan kita rasa benci, rasa hina, rasa meluat, rasa menyampahkan. Itu adalah perasaan kita. Jadi, sekadar macam perasaan, rasa macam benci, rasa hina, rasa meluat, tu tak cukup. Dia kena tambah lagi unsur pemikiran. Jadi pemikiran apa bila kita kaitkan dengan dadah? Dadah ni adalah unsur pemikiran yang bila kita terapkan adalah musuh masyarakat. Dadah itu adalah najis bangsa. Dadah itu adalah punca kebobrokan. Apa perkaitan? Perkaitan benci dan musuh masyarakat. Contoh, penagih dadah sentiasa dihina dan menjadi musuh masyarakat. Nampak tak? Antara perasaan, pemikiran dan perkaitan. Perlu ada 3P kan? Okey, sekarang kita pergi kepada yang terakhir, proses penyuntingan sajak. Nak sunting sajak ni. Kita sunting. Tahu sunting? Nak edit, nak baiki. Apa? Yang pertama sekali, kena baiki judul sajak. Judul ni kalau boleh baiki, banyak-banyak kali pun baikilah sampai sedap. Pastikan judul yang kita pilih adalah sesuai dengan isi. Tulis sajak tentang pensil. Tiba-tiba isi tentang kapal. Tak sesuai lah kan? Perlu seiring dengan isi. Okey, yang kedua, ejaan. Yang ni salah ni, ramai orang selalu salah. Ejaan. Ejaan ni paling penting. Kalau lepas titik, apa sepatutnya lepas titik? Lepas titik, biasanya kena bagi jarak sikit kan. Bagi jarak tab satu kan, baru betul. Ni semua huruf besar. Ataupun hujung sajak. Ibuku, titik. Engkaulah ratu hatiku, titik. Titik tu elipsis kan. Kena baikilah benda-benda macam tu kan. Jangan banyak sangat. Okay, apa lagi? Suto sajak. Suto ni kita tengok suto. Antara perenggan pertama dengan perenggan kedua dengan perenggan ketiga. Betul ke tak suto? Ataupun perlu rombak. Sepatutnya perenggan pertama duduk perenggan kedua duduk perenggan pertama. Kena susun balik. Ataupun diksi. Diksi ni perkataan. Perkataan macam tadi. Aku sepak. Apa perkataan yang sepak, yang sesuai dengan sepak dan sebagainya kan. Okey, gaya bahasa pun kena baiki juga. Gaya bahasa, pastikan gaya bahasa perlu kita pilih dengan gaya bahasa yang betul. Okey, contoh. Kita pergi kepada latihan. Lihat latihan. Okey, yang ni saya selalu gunalah. Saya ambil contoh yang ni kaedah orang ni tak sama sebenarnya. Tak sama macam orang. Ada orang dia main tulis je. Ada orang dia macam berfikir. Kalau saya nak guna metafora tertentu. Saya ambil contoh saya nak tulis sajak tentang cinta. Sajak saya tentang cinta, tema cinta, dan saya nak guna metafora yang nak kaitkan dengan laut. Contoh laut contoh laut. Saya ambil contoh. Okey, saya akan senaraikan sifat atau perkara yang berkaitan dengan objek. Kalau laut lah. Contoh saya ambil contoh. Saya nak tulis sajak cinta tetapi saya nak kaitkan dengan bola sepak. Apa yang kita nampak bola sepak? Bila kita nampak bola, kita nampak apa? Sepak. Kita nampak tendang. Bola tu orang tendang lah kan. Lepas tu gelecek, bulat, gol, penonton, gawang dan sebagainya. Kan? Saya cuba senaraikan Okey. Sekarang ni saya nak tulis sajak tema cinta, tetapi saya nak tulis sajak politik, tetapi saya nak kaitkan dengan bola sepak. Okey. So, tajuk sajak kita adalah sajak politik, tapi kita nak kaitkan dengan bola sepak. Okey, tajuk saja adalah politikus dan siasat. Apa tajuk kita? Apa tema kita? Politik lah kan? Politik. Okey, yang merah tu adalah bola sepak. Menggelecek bola, pemain lawan, gawang, stadium, kad merah, di hulu pengadil, menendang, keluar, padang perlawanan. Itu adalah apa? Itu adalah berkaitan dengan bola sepak. Tetapi saya nak tulis sajak politik sebenarnya. Begitu licik. Politikus menggelecek bola rasuah antara pemain-pemain lawan terus ke gawang peti undi. Di stadium pilihan raya, satu kad merah yang dihulur pengadil bisa menendang calur temberang keluar dari padang perlawanan. Nampak tak? Orang politik marah Tapi saya bukan kata kat dia. Saya cakap tentang bola sepak. Dia tak boleh nak dakwa saya. Tapi sajak saya ni sebenarnya adalah sajak tema politik. Boleh faham tak? Okey. Oleh sebab student kias ni masih lagi belajar, tak bolehlah politik. Saya pergi tema cinta lah kan. Tema cinta. Okey. Saya ambil contoh. Ada 4 situasi
tema cinta semua, tapi saya kaitkan dengan metafora-metafora. Yang pertama saya kaitkan dengan internet, yang kedua saya kaitkan dengan laut, yang ketiga saya kaitkan dengan kereta, dan yang keempat saya kaitkan dengan pisau. Okey, saya ambil contoh. Saya nak kaitkan dengan internet. Internet ni macam saya main komputer lah kan. Apa yang saya nampak bila saya buka komputer? Saya nampak ketik-ketik ke kunci yang saya garis tu. Aksara-aksara, skrin, akses, internet, talian kan. Okey, saya pun tulis sajak tentang cinta. Sajak je tajuknya, sajak kepada kekasih satu. Ketik-ketik cinta pada kunci kasihku, memaparkan aksara-aksara rindu pada skrin asmaraku. Memang yang sedang aku akses adalah internet cinta pada talian sayangku. Romantik betul kan? Kan? Nampak tak? Okey. Boleh tak? Boleh ya? Okey, saya nak panggil satu orang. Baca sajak yang kedua, tema laut. Tema cinta tapi saya kaitkan dengan laut. Okey, boleh. Siapa nak volunteer? Volunteer. Ke dah pergi masak nasi lah? Jam. Volunteer. Ke nak suruh panggil? Panggil ya. Okey. Akfa Azrin. Baca je. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Akfa Azrin untuk membacakan sebuah puisi yang bertajuk Sajak kepada Kekasih Dua. Dipersilakan. Kalau tak rasa boleh tau. Baca je. Tak pandai nak buat nada saja. Tak apa, baca je. Nada sajak petang ni, yang ni baca je. Yang ni pagi ni penulisan je. Mic tak pasang. Mic tak on. Dipersilakan Akfa. Buka mic dulu. Tak boleh lah. Baca, bukan suruh deklamasi, baca je. Kalau sekarang tak boleh Tak boleh. Boleh lah. Tak boleh. Okey, nak suruh siapa? Nak suruh buka kamera tu. Tutup kamera. Kalau malu tutup kamera. Siapa dia? Nak minta Usama. Okey. Dipersilakan. Salma. Kau apa nama? Usama yang ingat Salma. Usama. Nak dah rasa. Nak nasi dah ni. Kita kau tuan. Okey, ada Usama ingat Dia tahu anak dah. Kau pergi band masjid. Awal. Okey, dipersilakan. Usama. Sungguh pandai. Berikan aku buih-buih cinta yang disauk dari samudera asmara, supaya nanti akuarium cintaku sentiasa penuh dengan ingatanku padamu. Okey, terima kasih Usama. Tepuk tangan. Pakai piuh pas baca tema cinta emak saya kata. Tak apalah. Okey, nak tunjuknya apa? Nak tunjuknya yang saya gariskan itu adalah yang berkaitan dengan laut, buih-buih, sauk, samudera, akuarium dan sebagainya kan. Yang lain-lain itu saya kaitkan dengan cinta. Itu adalah salah satu contoh kaedah-kaedah dia kan. Okey. Masa ada 5 minit lagi. Saya sengaja habiskan 12.55 untuk 5 minit untuk sesi bersoal jawab. Sesi soal jawab. Kalau ada apa-apa persoalan,
boleh dikemukakan, boleh ajukan kepada ni. Okey, saya serah balik kepada pengacara majlis. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Nik Muhammad Iznan bin Tuan Yaakob alias Nimos TY atas pengisian yang telah disampaikan sebentar tadi. Diharapkan agar para pendengar dapat mengambil sebanyak mungkin manfaat daripada perkongsian tersebut untuk dijadikan bekalan serta pedoman dalam menjalani kehidupan seharian. InsyaAllah, sekadar itu sahaja penyampaian daripada Al-Fadhil yang dimuliakan Tuan Nimos TY. Jazakumullah khairan jazak diucapkan. Terima kasih banyak-banyak di atas kesediaan Tuan Nimos pada hari ini untuk menjadi penceramah kita bagi sesi yang pertama dan sesi yang kedua lah. Tadi seperti mana yang dimaklumkan oleh beliau sebentar tadi, kita dibuka untuk sesi soal jawab. Okey, sesi soal jawab Q&A. Jadi mana-mana pelajar yang hasrat untuk soalan dipersilakan. Amatlah dialu-alukan. InsyaAllah. Falyatafadhal mashkurah. Ada soalan yang boleh tanya lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan-Tuan Siti Masa Zamiatul. Apa khabar Tuan Nimois? Khabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebenarnya saya bersiaran juga tadi tu, dengarlah sikit sebanyak. Terima kasih banyak atas isi ceramah Tuan Nimois yang sangat membantu sebenarnya dalam kalangan peserta ni. Sebenarnya ada pelajar penulisan kemahiran menulis, subjek kemahiran menulis pelajar-pelajar saya ni. Jadi sepanjang mengajar mereka tadi tu, bukan mengajarlah, berkongsi dengan mereka apa Tuan Nimois boleh rumuskan potensi mereka ke. Boleh ke nak keluar antologi satu lagi ni tahun ni insyaAllah? Petang ni siap satu buku. Amboi cepatnya petang ni siap satu buku. Ibu. Okey, saya akan buat ajak lagi. Cuma kena hantarlah yang nama tadi, waktu rehat nanti boleh hantar, boleh tak? Nama masing-masing je. Kita nak buat rekod, bengkel satu buku siap pada waktu petang untuk kita edarkan kepada kita-kita je sebagai kenang-kenangan. Boleh ya? Boleh? Oh, bijak. InsyaAllah tu, dengar belaka tu. Kalau boleh jadi wajib tu, nanti tak pasal-pasal Puan Tuan Siti suruh wajibkan masuk markah nanti. Markah bonus untuk semester ni. Tak apa, kita buat repeat je. Saya akan buat kejap lagi. Waktu rehat ni saya akan buat dan petang ni semua akan dapat buku tu ibu dalam bentuk PDF. Wah, saya nak masuk juga insyaAllah. Boleh ya? Boleh. Bagi dekat link tu saya nak copy. Ada 20 pun cukup dah saya rasa. Kita akan buat rekod dunia lah. Wah. Satu buku dalam satu bengkel. Saya pun nak edit juga tu sebab main hentam je. Okey. InsyaAllah. Sebelum pukul 3 boleh siap tak? Sebelum pukul 3 petang boleh? Boleh tu, dia boleh, kalau dia siap tu maksudnya setuju tu. Okey, sebelum nama tadi tu ke? Okey, sebelum 3 petang bagi masa 1 jam untuk saya ini. Petang pukul 4.45 saya akan belas kepada semua. Baik, terima kasih Tuan Nimois. Ya, saya. Okey, ada soalan lain? Soalan lain? Tak ada. Tuan Nimois, saya ada soalan. Ya, boleh saya bantu? Siapa di sana? Faris Helmi. Ya, Faris. Okey, berdasarkan pendedahan-pendedahan yang Tuan Nimois sertakan sebentar tadi, menerusi penyampaian Tuan Nimois, saya dapati ada beberapa perkara yang perlu diambil titik beratkan lah. Sebagai contoh, sebagai kita pelajar-pelajar ni, sebagai pemula, maksudnya menerusi penerangan secara teorinya tidak mencukupi, tidak memadai. Maksudnya, apakah saranan Tuan Nimois untuk memantapkan lagi
daripada sudut penulisan tu dalam skop penghasilan karya puisi ataupun sajak. Mohon penjelasan daripada Tuan. Kalau tafadhal masykurah. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Okey, Samad Said bila tanya dia nak jadi penulis ada 3 langkah. Aduh, sedap ya. Okay, yang pertama sekali kena membaca. Yang kedua, membaca. Dan yang ketiga, membaca. Dan yang keempat, baru dah menulis. Yang keempat itulah. Kalau kita tak baca, memang tak boleh nak tulis. Saya pernah baca satu buku je saya baca. Tetapi daripada pembacaan tu, saya tulis balik, saya boleh terbitkan 2 buku. Nampak tak? Daripada satu buku, saya boleh terbitkan 2 buku. Ada orang lain, baca 50 buku, tetapi dia tulis satu buku saja. Saya ni macam terbalik sikit. Jadi kena baca karya orang lain, tengok gaya-gaya orang lain. Kalau tak, memang tak tahu macam mana. Yang kedua, kita jangan fikir macam susah-susah sangat. Ada orang ni fikir macam susah lah nak tulis susah. Tulis yang benda mudah yang macam dekat dengan kehidupan kita. Yang dekat dengan kehidupan kita. Walaupun benda tu biasa. Contohnya kita nak tulis tema ibu bapa, tema keluarga. Tulis je dulu. Walaupun benda ni tema dia mudah, tetapi benda ini akan memudahkan sebab dia dekat dengan kehidupan kita. Okay. Yang ketiga adalah kita kena tengok dalam satu baris tu jangan fikir panjang. 1-2 perkataan sahaja. Contohnya, aku suka makan nasi dengan budu. Panjang kan? Panjang tak? Aku suka makan nasi dengan budu. Dalam bahasa sajak, aku, baris pertama, suka makan. Baris kedua, nasi dengan budu. Nampak tak? Baris 1, baris 2, baris 3. Itu dinamakan teknik dia. Kena ada macam kita kena susun macam tu. Janganlah tulis panjang. Okey. Yang seterusnya adalah kena cuba masuk peraduan, masuk pertandingan, barulah kita tahu benda ni boleh menang ke tak. Kan? Saya suka kalau boleh dekat Facebook, pergi dekat, saya lupalah, yang berkaitan dengan info-info yang berkaitan dengan sayembara, yang berkaitan dengan pertandingan, yang berkaitan dengan bengkel. Hebahan, pergi dekat Facebook, Hebahan Bengkel dan Aktiviti Sastra. Kalau dekat Telegram, cuba Google, nanti saya tulis kat sini lah. Kluster sastra. Dekat Telegram ada kluster sastra. Dia ada banyak. Dia macam ada pertandingan. Jadi cuba masuk. Bila kita masuk, barulah kita tahu benda tu kita ni bagus ke tak. Kalau kita tak hantar, tak cuba, benda kita rasa kita dah bagus dah kan. Rasa dah bagus, sebenarnya belum bagus lagi kan. Jadi benda-benda itulah kena buat. Okay, yang seterusnya adalah kita cuba bincang dengan kawan-kawan. Kita dengan bincang, kita tulis sajak, kita bagi kawan komen. Kawan kita tulis sajak, kita bagi komen. Kan kita gilir. Kita boleh nampak kelemahan orang dan kita boleh baiki dengan diri kita. Kalau kita macam kita sendiri je, kita rasa dah bagus sangat. Susahlah kan? Jadi kena cari kawan-kawan yang boleh membantu kita. Okay, yang seterusnya adalah kena terlibat dengan orang-orang sastra. Sebenarnya, kita jangan hidup dalam kelompok kita je. Kan? Jangan hidup dengan kelompok kita. Saya buat 10 pekerjaan dalam hidup saya. Dalam hidup saya 10 pekerjaan. Percaya atau tak? Percaya tak? 10. Semuanya bermula dengan huruf P. P yang pertama, saya seorang pensyarah. P yang kedua, saya seorang penulis. P yang ketiga, saya seorang pereka. P yang keempat, saya seorang penceramah. P yang kelima, saya seorang pencinta wanita. P yang keenam, saya seorang pelabur di Bursa Malaysia. P yang ketujuh, banyak. P. Okay, saya ambil contoh. P yang pertama, P seorang penulis. Jadi saya ada kelompok-kelompok rakan-rakan penulis. Jadi saya ada rakan-rakan penulis. Kan? Jadi bila kita berkawan dengan kawan-kawan penulis, kita akan lebih minat. P yang kedua, saya ada rakan-rakan pereka kan. Rakan-rakan pereka. Jadi saya berkawan dengan pereka. Jadi saya tahulah apa reka bentuk terkini, buku macam mana. Okey. Banyak lagi sebenarnya, banyak. Ada 15, tapi cukup dah tu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Ada soalan lain? Terima kasih Tuan Dimas atas penjelasannya. Zuhur dah ni. Dipersilakan sekiranya ada sebarang soalan. Bila tafadhal. Malu bertanya sesaat jalan. Ini adalah peluangnya. Nampak gaya macam tak ada soalan. Okey, insyaAllah. Saya rasa sekadar itu sahaja yang
Yang baik datang daripada Allah SWT, segala kekurangan itu datang daripada diri anda sendiri sebagai pengurusi. Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada yang dimuliakan Tuan Nimois DY atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada Tuan Ikram Fadli kerana turut hadir pada hari ini untuk bersama-sama menjayakan program kita pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada Tuan Siti Martaza Miatun selaku penasihat 1 Kelab Seni Sastera dan Budaya. Jazakumullah khair jazak. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kalian semua. Jadi insya-Allah untuk slot yang berikutnya kita akan lanjutkan pada jam 2.30. Yakni slot daripada Tuan Abdul Hadi bin Yusof dalam skop bengkel teknik deklamasi sajak dan puisi. Sebentar tadi kita diberi pendedahan berkaitan dengan teori dan teknik penulisan deklamasi, penulisan puisi, dan setelah ini kita akan diberi pendedahan pula berkaitan dengan teknik deklamasi sajak dan puisi yang akan disampaikan oleh Tuan Abdul Hadi bin Yusof. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali seketika nanti. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Baik. Terima kasih.